teruskan lagi dengan peserta yang kedua. Dipersilakan Rosalind Nadira binti Talib dari Universiti Sultan Azlan Shah Perak. Dipersilakan. Sejarah telah menjadi saksi bisu. Perang Elem di Sri Lanka, Perang Pugachev di Rusia atau Perang Sipil di Liberia. Semuanya berkongsi satu persamaan. Perang-perang ini adalah perang sesama warga, sesama manusia, bahkan sesama saudara. Saya khawatir bibit-bibit perpecahan inilah yang akan muncul dalam kalangan warga kita. Tetapi hadirin, bersyukurlah kita sebenarnya punya satu formula dan ideologi bitara yang menyatukan, yang rahsianya pasti saya kongsikan demi kecintaan kepada negara dan demi keamanan buat rakyat jelata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Saya titipkan buat anda semua. Terima kasih saudara pengemudi acara, div-div kehormat yang berwibawa, barisan panel hakim yang berkarisma seterusnya, hadirin hadirat, pemacu aspirasi negara yang saya muliakan. Saudara, Tuah pernah berkata, tidak ada adat hamba Melayu yang menderhaka terhadap raja. Kata-kata keramanya ini sebenarnya telah menjadi saksi akan kesetiaannya yang tidak berbelah bahagi terhadap sultan yang disanjungi dan tanah air yang dijunjungi. Pernahkah kita terfikir mengapa insan yang hebat ini begitu patuh dan taat setia, sanggup menumpahkan darah dan jiwa demi tanah air yang tercinta? Saya yakin dan percaya pasti ada asbabnya. Oleh itu molek benarlah jika pada hari ini anda duduk semeja dengan saya untuk kita bersama-sama menghayati rukun negara sebagai prinsip perpaduan demi kejayaan dan kestabilan rakyat. Saudara dan saudari, rukun negara merupakan falsafah kebangsaan Malaysia yang telah mengangkat 5 prinsip penting, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Maka, dalam memahami prinsip rukun negara ini, saya akan huraikan dalam 3 perspektif utama. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan dihayati, rakyat memperkukuh jati diri. Hidup tanpa agama ibarat sampan tanpa pendayungnya, terbiar hanyut tanpa hala tuju yang nyata. Michael Knowles, seorang pengulas politik konservatif Amerika, pernah menyatakan untuk memiliki sebuah negara yang hebat adalah berdasarkan 3 perkara. Pertama, taat kepada Tuhan. Kedua, melihat ke arah kebaikan. Dan yang ketiga, menjadi diri sendiri. Namun katanya lagi, sesebuah negara itu akan jatuh dan mundur sekiranya perkara pertama, iaitu taat kepada Tuhan, tidak diakur. Ayuh kita lihat apa yang terjadi kepada masyarakat di Jepun. Walaupun sebahagian besar daripada mereka menganut agama nenek moyang, tetapi hakikatnya mereka tidak pernah mempercayai prinsip ketuhanan. Bagi mereka, Tuhan itu adalah harta dan pekerjaan. Maka hadirin, tidak hairanlah apabila pada tahun 2022, negara ini telah merekodkan sebanyak 22,881 orang yang mati kerana membunuh diri dengan nisbah 80 orang satu hari. Maka hadirin, hari ini kita belajar betapa pentingnya prinsip kepercayaan kepada Tuhan, kerana agamalah yang akan memandu seseorang untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan segala kejahatan. Di Malaysia, sebagai tanda meraihkan kepelbagaian bangsa dan agama, walaupun perkara 3/1 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan, namun agama-agama lain masih boleh turut diamalkan dengan aman. Buktinya, Calon Harmoni di Pulau Pinang telah menjadi saksi walaupun masyarakat Malaysia mempunyai berbilang agama. Namun,
kita masih tetap boleh bersatu di atas satu tanah yang sama. Di atas satu jalan inilah telah terbinanya 4 buah rumah ibadah yang berbeza. Maka hadirin sudah terang lagi bersuluh. Walaupun dengan perbezaan kepercayaan, amalan. Namun selagi kita masih bertuhan, bukan sahaja jati diri dapat diperkukuhkan, namun perpaduan juga dapat diterapkan. Justru agama bukanlah pemecah, agama bukanlah pemisah, tetapi adalah kekuatan untuk mempersatu. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara disemai, kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat digapai. Saudara, bermula dengan sebuah kota kecil yang digelar Fortaleza di Malacca, sehinggalah hari ini dikenali sebagai Ifamosa, telah menjadi mercu tanda kebanggaan terhadap sebuah kota yang bersejarah. Namun, sugul rasa di dada apabila sebenarnya kita telah ditipu oleh sejarah kita sendiri. Sehingga hari ini, kita tidak pernah mengetahui dahulu Istana Melaka habis diroboh, Masjid Agung habis dibakar. Dan yang paling menyedihkan, kubur dan makam ulama habis dibongkar dan diambil batu nisannya untuk dibina sebuah gereja Portugis yang hari ini kita banggakan sebagai kota Ifamosa. Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kita di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-59 agar kita mentaati pemimpin di kalangan kita. Kalau benarlah kita mentaati dan memartabatkan pemerintah dan raja, kita tidak akan pernah membiarkan sejarah ini terus terkunci sehingga tidak dikenal pasti. Takut-takut generasi yang akan datang akan lebih mengagungkan warisan para penjajah durjana daripada keagungan sebuah kota Melaka. Saudara, kita sedar bahawa taat setia bukan sekadar kata yang memenuhi acara, bukan pula sekadar lafaz yang terikrar di bibir semata-mata. Dahulu, ibunda saya yang duduk di belakang sana pernah berpesan untuk membina sebuah kesetiaan dalam diri perlulah didasari dengan rasa cinta dan menghargai. Maka saya yakin dan percaya untuk membina kesetiaan terhadap raja dan negara, ia juga turut perlu disertakan dengan rasa cinta dan menghargai. Kita lihat sahaja, sejak 2 menja ini, kita telah dihidangkan dengan beraneka cerita kisah rakyat bumi di bawah bayu yang mengangkat nilai menghargai dan mencintai. Tatkala kunjungan yang di Pertuan Agung tiba di sana, mereka sambut dengan perasaan yang begitu gembira dan teruja. Sehingga kan, Raja Permaisuri kita sendiri rasa terharu, lantas mengalirkan air mata. Kerana rakyat jelata sanggup tunggu di tepi jalan walaupun dalam keadaan yang hujan. Maka hadirin, inilah yang saya katakan, cinta dan hargai adalah bukti sebuah kesetiaan. Ketiga, kesopanan dan kesusilaan diterap, keamanan dan keharmonian negara digarap. Hari ini, saya berdiri di sini dengan perasaan yang begitu bangga kerana saya miliki sebuah negara yang hebat. Hingga hari ini, pelbagai kejayaan telah kita nobat. Setelah lebih 5 dasawarsa berkiblatkan rukun negara, segala nilai kesopanan dan kesusilaan yang dahulunya kita semai, namun hari ini kita tuai. Namun, apa yang membimbangkan adalah apabila prinsip rukun negara yang kelima ini dibuat tidak endah, maka negara kita akan porak-peranda. Satu rakaman, seorang lelaki yang bersikap biadab dengan menunjal kepala seorang wanita telah tular dengan meluas di media sosial. Apa yang menyedihkan, rakaman ini adalah realiti, bukannya mimpi atau fantasi. Nilai-nilai murni dalam kalangan masyarakat kita sudah terhakis sekian menipis. Dek kerana api kemarahan yang menyubur, perkataan kesat habis dihambur. Saudara, sejak dari kecil, kita telah diajar cara untuk berbudi bahasa, bersopan santun dan menghormati sesama kita. Namun hari ini, di mana kita tinggalkannya? Saya pinta demi lebih ramai generasi yang akan lahir, buanglah pahit tingkah laku kita. Rangkumannya hadirin, rukun negara dan kita umpama jantung dan badan. Kalau badan berhenti bergerak, jantung masih boleh berjalan. Kalau jantung yang berhenti bergerak, alamatnya
kitalah yang jalan. Maka hadirin, saya gariskan 3 matlamat perjuangan yang dapat ditajab kejap di dalam pemikiran dan sanubari masyarakat Malaysia. Pertama, pertahankanlah keamanan dan keharmonian negara. Dan ini adalah tanggungjawab kita bersama. Kedua, rukun negara merupakan akar umbi bagi kekuatan sesebuah negara. Maka sebagai tanda rasa syukur, kita sebagai rakyat haruslah sentiasa akur dengan 5 prinsip yang telah diatur. Dan yang ketiga, untuk membina sebuah negara yang stabil dan berjaya, perpaduan adalah kunci utamanya. Maka kita perlu sentiasa yakin dan percaya. Kuat berdiri pohon kerana akarnya, kuat akarnya kerana tanahnya. Maka hadirin, terima dan fahamilah rukun negara sebagai prinsip perpaduan demi kejayaan dan kestabilan rakyat. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.